Bab 8. Hukum pengkhianat yang membantu musuh. Tali barut. SOALAN, apakah pandangan Tuhan terhadap mereka yang mengkhianati dan keluar daripada jemaah? Kemudian, mereka mengkhianati kaum mereka. Mereka turut membantu tentara Yahudi di bumi Gaza dan membocorkan maklumat tentara Islam. Mereka menunjukkan tempat persembunyian tentara-tentara Islam. Ini memudahkan pihak musuh mengesan dan membunuh para mujahidin. Semua perbuatan yang dilakukan ini dapat dikatakan sebagai satu pengkhianatan. Kami berharap Tuhan dapat menjelaskan hukum-hukum syarak yang melibatkan mereka. Apakah yang perlu dilakukan kepada golongan pendosa ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan kebaikan kepada agama dan orang Islam. Jawaban Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu keajaiban besar sekiranya mereka itu tergolong dalam kalangan warga Palestina. Seperti yang diketahui, warga Palestina adalah pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk juga golongan pemuda, orang tua, wanita, dan kanak-kanak. Golongan tali barut tidak sepatutnya tergolong dalam kalangan warga Palestina, warga Arab, dan orang Islam. Kami semua berlepas tangan daripada golongan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan semua manusia melaknat golongan tali barut seperti itu. Kita tidak mampu mengelak sunnatullah yang berlaku pada setiap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada mereka yang menjadi pengkhianat dalam setiap bangsa. Mereka itu adalah golongan yang menjual akhirat demi mencari dunia. Menjual maruah bangsa mereka kepada musuh. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga terdapat golongan munafik, yaitu pada zahirnya mereka Islam, tetapi hati mereka kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Surat Al-Baqarah, ayat 16, mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, maka tiadalah heruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Orang yang mengkhianati bangsa sendiri pasti dibenci dan dipandang hina. Mereka itu hidup dalam keadaan tidak tentram, bahkan ditohmah oleh kaum mereka sendiri. Sekiranya mereka tidak mendapat balasan di dunia, pasti mereka dibalas dengan balasan yang buruk di akhirat. Mereka sudah tentu dibenci oleh bangsa mereka dan akan didendami hingga ke liang kubur. Coba kita teladani satu peristiwa yang pernah berlaku pada zaman dahulu, yaitu Abu Rigal Al-Arabi mengkhianati kaumnya sendiri. Tentara Abraha yang berketurunan Habsyi datang ke Makkah bagi memusnahkan Ka'bah. Abu Rigal menjadi penunjuk jalan kepada tentara Abraha untuk ke Makkah. Sekiranya orang Arab mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Rigal, pasti kubur dia direjam. Orang-orang Arab pasti melemparkan batu ke atas kubur Abu Rigal. Ini adalah cara orang Arab menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap apa yang berlaku. Ibnu Jarir menyebut dalam satu bait kata-kata beliau kepada Al-Farazdak. Sekiranya Al-Farazdak mati, rejamlah kuburnya sebagaimana kubur Abu Rigal direjam. Yahudi sudah sekian lama bersungguh-sungguh merekrut beberapa orang anak Palestina untuk dijadikan sebagai mata-mata mereka. Yahudi menggunakan pelbagai cara bagi melatih mata-mata itu. Antaranya, Yahudi menanamkan fahaman Yahudi dan menyusun beberapa strategi latihan bagi melatih mereka. Selepas selesai dilatih, mata-mata itu dihantar kembali kepada kaum keluarga supaya menjadi perisik. Mata-mata itu menyiasat siapakah dalam kalangan kaum kerabat mereka yang menjadi musuh Yahudi. Mata-mata terlatih itu juga diarahkan supaya mencari tempat persembunyian mujahidin, Hamas, Brigade Al-Qassam, dan ramai lagi pejuang-pejuang Islam. Ramai mujahidin yang berjaya dikesan dan dibunuh oleh Yahudi, hasil risikan golongan mata-mata ini. Mereka mengkhianati agama sendiri dan membantu musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkhianat sebenar, yaitu Yahudi. Mereka sanggup taat dan mengikut telunjuk Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam surah Al-Maidah, ayat 51, dan sesiapa antara kamu yang menjadikan mereka temannya, maka sesungguhnya dia adalah daripada golongan mereka itu. Saya berpendapat, golongan mata-mata itu lebih jahat, teruk, dan lebih hina daripada bangsa Yahudi di Gaza yang menyerang orang Islam. Bangsa Yahudi adalah musuh Islam yang jelas lagi nyata. Tetapi, golongan mata-mata itu ibarat api dalam sekam. Mereka itu adalah gunting dalam lipatan. Zahirnya mereka sama seperti kita. Bercakap sama seperti kita berkata-kata, tetapi pada masa yang sama mereka mengkhianati umat Islam.
Mereka itu adalah golongan munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang munafik ditempatkan di tingkat yang paling bawah dari neraka. Dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun untuk mereka. Golongan munafik lebih teruk daripada golongan kafir. Abdullah bin Ubay lebih jahat daripada Abu Jahal. Abu Jahal sudah nyata kekafirannya. Manakala, Abdullah bin Ubay pula seorang muslim pada zahirnya, tetapi mereka mengkhianati Islam dari dalam. Kita tidak boleh menghukum kemunafikan seseorang. Islam mengajar kita bahwa kita berhak menghukum pada zahir sahaja. Kita tidak berhak menghukum apa yang ada dalam hati seseorang. Sekiranya golongan munafik itu melakukan sesuatu yang menyakitkan orang Islam dan perbuatan itu jelas daripada tangan jahat mereka, maka waktu itu mereka boleh dihukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam surah Al-Ahzab, ayat 60 hingga 61, sesungguhnya, jikalau tidak berhenti orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam hatinya, serta orang yang menyebarkan berita-berita dusta di Madinah itu, niscaya kami perintahkan kamu memerangi mereka. Sesudah itu mereka tidak akan tinggal berjiran dengan kamu di dalamnya melainkan sebentar sahaja. Serta mereka tetap ditimpa laknat. Di mana sahaja mereka ditemui, mereka ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Ulama fiqh menetapkan, hukuman untuk mata-mata gelap adalah bunuh. Lebih-lebih lagi mereka yang menyiasat rahasia kaumnya untuk diberikan kepada musuh. Ketika peristiwa pembukaan kota Makkah, Hatib bin Abu Balta'ah menghantar seorang utusan ke Makkah. Dia ingin memberitahu kepada keluarganya yang ada di Makkah bahwa tentara Nabi Muhammad SAW sedang bergerak menuju ke kota Makkah. Hatib memiliki niat baik bagi menyelamatkan saudara dan kaum kerabatnya di Makkah. Rasulullah SAW mengetahui perkara itu. Baginda menyuruh beberapa orang sahabat mengejar utusan tadi. Hatib dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Dan dia ditanya mengenai tindakannya. Lalu, Sayyidina Umar yang berada di situ pada ketika itu berkata, tinggalkan dia kepada aku, wahai Rasulullah. Biar aku pancung lehernya. Dia ini seorang munafik. Namun, Rasulullah SAW menyekat Sayyidina Umar daripada melakukan tindakan itu. Baginda menjelaskan, dia adalah ahli Badar, orang yang turut serta dalam perang Badar. Allah memberi jaminan kepada semua ahli Badar. Lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan, sesungguhnya Allah sudah mengampunkan kamu semua. Ulama mengeluarkan hukuman untuk mata-mata gelap berdasarkan hadits ini. Imam Ibnu Qayyim berpendapat, harus membunuh mata-mata gelap sekiranya dia daripada kalangan orang Islam. Sayyidina Umar meminta kebenaran Rasulullah SAW bagi memancung Hatib. Rasulullah SAW mencegah Sayyidina Umar membunuh Hatib karena terdapat perkara yang mencegah dia daripada dibunuh. Hatib menyaksikan perang Badar. Dia juga menyertai perang Badar. Seorang mata-mata gelap perlu dibunuh sekiranya tidak terdapat tegahan yang menghalang dia daripada dibunuh. Ini sama seperti kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik dan satu pendapat daripada pengikut Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, orang yang menjadi tali barut tidak perlu dibunuh, tetapi perlu diberi peringatan dan ancaman. Sahnun, yaitu ulama daripada mazhab Maliki berpendapat, sekiranya orang yang dituduh itu Islam, bahkan daripada kalangan orang yang diperangi, dia perlu dibunuh dan tidak perlu bertaubat. Dia tidak perlu bertaubat seperti mana orang yang murtad bertaubat. Ibnu Al-Qasam menyebut, dia perlu dibunuh. Taubatnya tidak diterima karena dia seperti golongan zindik, yaitu manusia yang mendakwa kononnya Islam pada zahir dan batin, tetapi kepercayaan mereka bercanggah dengan Al-Quran, hadits, dan ijma'. Ibnu Qayyim berpendapat, hukum membunuh tali barut diputuskan oleh pemimpin, takzir. Sekiranya pemimpin berasakan membunuh tali barut itu memberikan kebaikan kepada umat, maka dia perlu dibunuh. Sekiranya pembunuhan mata-mata itu perlu ditangguhkan, maka tangguhkan. Wallahu alam. Pada pandangan saya, hukuman yang ingin dikenakan kepada mata-mata itu perlu dinilai berdasarkan jenayah yang dilakukan. Berapa lama dia sudah berkhidmat untuk pihak musuh? Adakah dia membawa mudarat yang besar kepada tentara Islam, sehingga memudahkan musuh mengesan pejuang Islam dan membunuh mereka? Kita perlu merujuk kepada Mahkamah Islam bagi menghukum golongan mata-mata itu. Kita perlu menghukum dia berdasarkan bukti jelas bahwa dia adalah mata-mata gelap yang dihantar oleh musuh bagi menyiasat tentara Islam.
Kita tidak boleh menghukum mata-mata itu hanya berdasarkan dakwaan ataupun syakwa sangka yang ditimbulkan oleh beberapa pihak. Sekiranya jelas dia tergolong dalam kalangan mata-mata gelap, pernah membantu musuh menyiasat ahli keluarga dan kaum kerabat, membongkar tempat persembunyian mujahidin Islam, dan penyebab pertumpahan darah berlaku, dia wajib dibunuh. Dia sudah menghalang jalan dakwah. Dia sudah menyekat para pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada marah bagi mempertahankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dia juga daripada kalangan orang yang membinasakan muka bumi ini dengan tangannya sendiri. Sekiranya tidak ada bukti kukuh bahwa dia adalah mata-mata gelap, maka dia tidak boleh dihukum. Ditakuti kita menghukum seseorang yang tidak berhak dihukum. Pintu taubat sentiasa terbuka untuk hamba-hambanya yang melakukan dosa. Mereka yang bertaubat seolah-olah mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nia beritahu dalam surah Al-Buruj, ayat 10, sesungguhnya orang yang menimpakan bencana bagi memesongkan lelaki dan perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka jahanam, dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat. Membakar, karena mereka tidak bertaubat. Pintu taubat tidak pernah tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menerima taubat hamba-hambanya yang menyesali dosa yang dilakukan. Mereka tidak diazab sekiranya mereka melakukan kesalahan dan benar-benar bertaubat. Kita dapat saksikan hakikat ini dalam peristiwa yang berlaku kepada Abu Lubabah. Ketika itu, perang Bani Quraizah sudah berakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berazam membunuh Yahudi yang masih ada dalam kota Madinah. Seorang Yahudi bertanya kepada Abu Lubabah, apakah yang Rasulullah akan lakukan kepada kami? Abu Lubabah tidak menjawab, tetapi memberi isyarat dengan meletakkan jarinya di tengkuk. Isyarat itu menunjukkan seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membunuh mereka. Ini satu pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Abu Lubabah menyesal dengan tindakan yang beliau lakukan, lalu beliau ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Abu Lubabah mengikat dirinya pada sebatang pokok yang terdapat berhampiran masjid itu. Beliau tidak membuka ikatan itu sehingga beliau menerima perhabaran bahwa dosanya diampunkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan mengampunkan Abu Lubabah.